Pendanaan politik merupakan satu isu yang bukan baru. Ia telah dibangkitkan berkali-kali sama ada oleh pemain politik sendiri maupun kumpulan-kumpulan tertentu. Malah sejak beberapa tahun kebelakang ini wujud desakan supaya satu undang-undang berkenaan pendanaan politik ini digubal. Ia bagi mengelakkan berlakunya unsur rasuah. Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu larangan menerima dana daripada pihak yang mempunyai kepentingan dalam kerajaan, negara luar dan badan bukan kerajaan dari luar adalah antara perkara yang akan dimasukkan dalam garis panduan penyediaan rang undang-undang sumbangan politik. Turut dimasukkan, kata beliau, ialah larangan menerima sumbangan daripada syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat yang menerima lesen atau geran daripada kerajaan. Jika berdasarkan kepada kenyataan menteri ini, sudah nampak garis panduannya mengenai pendanaan politik. Namun sudah pasti ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik sebelum ia dijangka dibentangkan di Parlimen Oktober nanti. Baik, untuk mengupas dengan lebih lanjut berhubungan isu ini, kita bersama dengan penganalisis politik Prof. Dr. Wong Chin Huat. Baik Prof, terima kasih kerana bersama dengan Bulletin Awani pada jam ini. Terima kasih saudara Helmi. Okey, baik Prof, saya nak terus kepada soalan. Kalau kita lihat sebelum ini ada gesaan kepada kerajaan untuk melibatkan semua pihak, khususnya daripada pembangkang sendiri berhubung dengan RUU Undang-Undang Dana Politik ini. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita nak ingin melihat tindakan kerajaan dalam memastikan untuk membina kata sepakat untuk mendapat persetujuan berhubung dengan RUU ini, Prof? Kerajaan telah menunjukkan keinginan untuk meneruskan usaha yang sebenarnya telah bermula sebelum 2013 melalui 3 kerajaan yang berlainan dan akhirnya kita melihat persediaan kerajaan untuk membentangnya. Tapi saya rasa agaklah penting seperti undang-undang anti lompatan dan juga undang-undang untuk sekatan tembakau, undang-undang pendanaan parti ini seharusnya diletakkan, dikaji oleh sebuah jawatan kuasa pilihan khas Parlimen supaya dia akan dapat mengambil input daripada pelbagai pihak dan tidak digesa-gesakan untuk diluluskan di Parlimen. Okey, baik Prof. Kalau kita lihat juga sebelum ini pihak pembangkang dilihat mungkin tidak bersetuju dengan RUU ini. Katanya wujud kebimbangan seperti misalnya mengambil contoh mungkin ada syarikat-syarikat yang bakal di senarai hitam ataupun blacklist. Dan bagaimana pendapat Prof tentang RUU ini jika ia dilaksanakan? Saya rasa agaklah penting kita perlukan pastikan undang-undang ini mewujudkan sebuah suruhanjaya pendanaan politik yang bebas dan berkecuali supaya segala pemantauan, penyiasatan dan penguatkuasaan itu tidak memihak berbelat sebelah. Dan juga undang-undang itu perlulah lengkap mengambil kira pelbagai senario supaya dia tidak membawa kesudahan yang tidak dihasratkan, unintended consequence, seperti parti dihukum kerana pendana mereka telah menjadi takut untuk memberikan wang. Itu satu. Yang kedua yang saya rasa lebih penting untuk kita menarik semua perhatian ialah undang-undang pendanaan ini tidak seharusnya datang dalam bentuk sebagai satu hukuman ataupun sekatan kepada parti, tetapi juga harus wujud sebagai satu ganjaran. Maksud saya ialah kita perlukan pendanaan awam, public funding untuk parti-parti politik supaya mereka boleh beroperasi secara sihat tanpa bergantung kepada dana swasta. Dan cadangan yang dikemukakan oleh badan-badan civil society seperti Ideas, Bersih dan Majlis Peguam dalam satu rang undang-undang yang dikemukakan oleh All Parties Parliamentary Group untuk pendanaan wang ini ialah kita seharusnya memperuntukkan 130 juta setiap tahun untuk parti. 10 juta dibahagi-bahagikan antara parti yang mempunyai wanita, wakil rakyat wanita di Parlimen dari DUN dan 120 juta yang lain itu dibahagi-bahagikan kepada parti-parti yang mendapat sekurang-kurangnya jumlah
2% daripada jumlah undi dalam pilihan raya Persekutuan dan negeri yang terdekat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan kalau kita mengikut bilangan undi yang didapat sejak 2018 yang 120,000 itu bermakna Parti Pakatan Harapan akan mendapat lebih kurang 45,000, Barisan Nasional 38,000, PAS lebih kurang Barisan Pakatan Harapan boleh mendapat 45 juta, Barisan Nasional 38 juta, PAS 18 juta dan GPS lebih kurang 5 juta. Ini bukan tak cukup untuk menanggung semua perbelanjaan, tetapi dia boleh mengurangkan kebergantungan parti-parti kepada dana swasta. Okey, baik Prof. Tadi Prof ada menyentuh dengan alternatif lain dan kalau kita lihat pengumuman baru-baru ini juga berhubung dengan larangan untuk menggunakan syarikat berkaitan dengan kerajaan dan mungkin ada alternatif lain dan sudah pasti perlunya ada declaration di situ dan mungkin ada Prof boleh kongsikan apa alternatif lain supaya ahli-ahli politik ini tidak terlalu bergantung kepada dana politik ini Prof. Ya, seperti tadi kata, satu caranya adalah melalui pendanaan awam dan ralangan kepada GLC itu penting kerana itu adalah wang untuk daripada rakyat. Tetapi parti masih boleh mendapat wang daripada orang awam, syarikat-syarikat tetapi perlu dengan sekatan. Maksudnya seorang individu ataupun sesebuah syarikat atau sekumpulan syarikat yang berkaitan, dia tak boleh menyumbangkan melebihi sesuatu had kepada satu parti. Itu boleh memastikan bahawa orang kaya tidak boleh memberi pengaruh dalam politik dalam pembuatan dasar sewenang-wenangnya. Dan bagaimana hak itu kita perlu tetapkan, bagaimana cara kita memastikan keterusan itu, dia sebenarnya perlukan penelitian, pembicaraan yang lebih mendalam yang saya rasa kalau mengikut jadual yang dikemukakan oleh Menteri Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi yang bahawa dia akan dibentangkan pada minggu ketiga Oktober untuk bacaan pertama dan dua minggu kemudian untuk bacaan kedua, saya rasa itu terlalu singkat. Maksudnya apa yang kita dapat segala engagement, dia libat urus, dia tidak akan dapat mengambil input yang sepenuhnya tetapi cuma penambah perbaikan sedikit kepada draft yang ada pada kerajaan yang sampai sekarang tidak dikemukakan kepada orang awam. Okey, baik Prof. Yang terakhir, bagaimana kita ingin melihat RUU pendanaan politik ini sekiranya ia berjaya dilaksanakan? Adakah ia sedikit sebanyak mampu untuk mengubah landscape politik di negara ini dan juga persepsi awam sendiri khususnya menjelang pada PRU15 ini? Adakah ia mampu untuk berjaya membina semula kepercayaan dalam kalangan pengundi, Prof? Saya rasa kebaikan yang boleh dibawa oleh undang-undang pendanaan politik yang lengkap sangatlah besar. Daripada segi pertama, parti akan menjadi kurang bergantung kepada dana swasta dan mereka lebih terus, maka gejala seperti tempatan parti kerana imbuhan dan sebagainya akan berkurangan di atas selain daripada undang-undang anti lompatan yang telah berlaku. Yang kedua adalah dengan dana awam untuk perkembangan parti, operasi parti, parti boleh dijangka untuk menjadi lebih profesional. Maksudnya, bila atas satu isu seperti kenaikan harga, jadi parti tidak akan semata-mata cuma keluarkan slogan, turunkan harga. Tetapi mereka akan membangunkan rancangan ataupun strategi yang lebih berkesan untuk menangani masalah ini dan rakyat boleh memilih antara dasar-dasar yang dikemukakan untuk pilih mana yang terbaik. Ini bermaksud persaingan politik akan membawa berkat kepada rakyat kerana rakyat, tak kira siapa yang menang, asalkan rakyat itu membuat keputusan secara rasional, maka yang menang itu, parti yang menang akan memberi kesudahan yang paling baik kepada rakyat. Itu rasa yang paling penting. Kita perlukan kestabilan yang bagus, bukan kestabilan sekadar ketentuan saja.
Okey, baik. Terima kasih kepada Prof. Dr. Wong Chin Huat selaku penganalisis politik atas kupasan itu sendiri dan akan kita bawakan perkembangan selanjutnya di astroawani.com dan untuk itu kita terus ke perkembangan seterusnya.